Okey. Jom. Kita masuk sekejap ya. So, kalau ikut hari ni, kita nak masuk telinga. Ni kita punya telinga lah. Telinga kita jadi, sebelum ni kita dah belajar mata. Kalau korang ingat lagi, fotoreseptor banyak dekat mana guys? Ingat lagi tak? Saja tanya kan. Fotoreseptor banyak dekat mana? Fotoreseptor banyak dekat ingat lagi tak kat mana? Kita punya fotoreseptor. Pada dekat titik bintik kuning. Betul-betul. Pada bintik kuning kita. Mana bintik kuning kat mana okey ni. Bintik kuning ni banyak fotoreseptor yang mengesan kehadiran cahaya dan warna. Okey. Okey, lagi ni kita nak masuk fokus pada telinga pula ya. Okey, mata tu biarlah. Dah lepas pun kita nak buat telinga pula. Okey, telinga ni penting sebab kalau korang pernah naik bukit tak? Pernah naik bukit tak? Macam mana telinga rasa bila naik bukit? Berdengung ke tak? Pekak kan? Tak pernah? Tak pernah naik bukit? Genting, Cameron? Pernah pergi Genting, Cameron? Mesti pernah kan? Mesti pernah. Benda kembung dalam telinga. Kita rasa tak selesa. Betul tak? Okey. Sebenarnya telinga kita ni boleh menyebabkan kita rasa tak seimbang. Kita rasa nak jatuh pun telinga kita juga. So, yang menyebabkan kita rasa kembung tu sebab perbezaan pressure kita dengan keadaan tinggi tu. Lama-lama dia okey lah kan. Sekejap je rasa gelembung tu kan. Okey, jom kita belajar sikit. Apakah nama-nama yang dalam telinga kita ada? Jadi, kita belajar sains sebenarnya untuk diri kita ni. Okey, telinga kita ni dibahagi pada 3 perkara. Namanya outer, dekat luar, dekat tengah dan juga inner, dalam. Ada outer, ada luar, tengah dan juga dalam. Okey. So, tengok yang luar dulu. Apa yang luar ni? Okey, yang luar namanya pertama adalah cuping telinga. Yang ni namanya cuping telinga. Okey, cuping telinga. Yang luar. Okey, yang kedua, salur telinga. Salur telinga. Okey, dua ni namanya adalah outer ear ataupun bahagian luar. Bahagian luar, bahagian tengah, bahagian dalam. Bahasa Inggeris pula yang tu tak. Okey, yang ketiga, kita nak masuk bahagian tengah ni. Yang paling penting adalah gegendang. Gegendang. Yang paling penting gegendang ni, gegendang ni. Ni gegendang. Yang mana biru tu? Biru tu gegendang. Okey, lepas itu dekat atas ni namanya adalah ossicle. Nanti kita tengoklah apakah fungsi-fungsi dia ni. Okay, telinga senang je, mata paling banyak. Telinga juga tak risau sangat. Okey, yang ni pula namanya adalah salur separuh bulat. Salur separuh bulat. SSB. Salur separuh bulat. Okey. Okey, yang gegulung-gelung ni namanya adalah cochlea. Namanya adalah cochlea. Okey, last one adalah saraf auditori. Okey, yang seterusnya adalah saraf auditori. Saraf ni menghantar kepada otak lah impuls dia. Kita punya saraf kepada impuls kita. Okey. Alright, nanti kita tengok fungsi-fungsi yang ada. Fungsi-fungsi yang ada kita akan nak buat. Okey, salin dulu guys. Salin dulu. Kejap.
Okey. Okey, nanti aku ajar sikit macam mana nak lukis telinga. Okey. Dah sedia ke? Dah salin belum? Cikgu nak ajar sikit macam mana nak lukis telinga. Baru tengok dia punya nama-namanya. Dah ready? Ready Okey, jom. So, mula-mula caranya adalah kita nak lukis telinga. Okey, mula-mula korang akan buat, korang bila melukis kena cakap cuping telinga, salur telinga, gegendang. Lepas gegendang adalah ossicle 2. Macam ni. Ataupun kalau korang rajin buat cuping telinga, saluran, gegendang, ossicle. Ossicle dia macam tu. Macam ni boleh ataupun macam ni boleh. Ossicle. Ni gegendang ni kan. Tapi cikgu nak buat sekali lalu je. Cuping telinga, salur telinga, gegendang, ossicle. Okey. Okey, lepas ossicle, kita ada salur separuh bulat. Separuh bulat dia macam ni. Salur separuh bulat. Okey, lepas tu terus cochlea. Tu dah lah. Tada, dah siap. Dah siap. Kita ada satu lagi. Bawah ni lagi lah. Ada mak. Bawah ni namanya tube Eustachian namanya. Eustachian. Okey, betul. Eustachian ke Eustachian I lah. Eustachian. Tube Eustachian. Okey. Jadi sampai kat sini dah, korang boleh label ni. Korang boleh label dah. Jadi yang ini adalah cuping telinga. Ini adalah salur telinga. Salur telinga, ini adalah gegendang. Ini adalah ossicle. Ini adalah SSS, salur separuh bulat. Salur separuh bulat. Ini adalah cochlea. Ini adalah saraf auditori. Saraf auditori, ini adalah cochlea. Ini SSB, salur separuh bulat. Okey. Sampai-sampai okey tak? Guys, boleh tak? Faham cikgu juga? Boleh faham? Tapi ada lagi yang tak settle. Boleh kan? Okey, nanti gua ajar balik macam mana lukis. Okey, kita tengok lagi. Kita tengok lagi So lukis ni mempraktis kita tau. Okey, dekat tengah-tengah ni ada satu benda namanya adalah lupa nak beritahu tengah ni. Tengah ni namanya jendela bujur. Jendela bujur namanya. Jendela bujur. Yang ni. Yang macam tu. Yang macam tu namanya jendela bujur. Okey. Tapi ada dua benda yang bukan daripada sebahagian telinga. Nanti kita tengok manakah yang bukan sebahagian telinga. Tapi dia perlu ada untuk seimbangkan badan kita. Okey, jadi kali kod cuping telinga, saluran telinga, gegendang, jendela bujur, ossicle dulu, ossicle, jendela bujur, SSB. Lepas tu kita ada cochlea dulu. Baru adalah saraf auditori, barulah tube extensio. Okey, gua ajar lagi lukis. Lukis sambil sebut. Cuping telinga, salur telinga, gegendang. Lepas tu ossicle. Okey, lepas ossicle dia adalah separuh jendela. Jendela bujur. Okey, lepas jendela bujur baru dimasuk separuh bulat. Salur separuh bulat. Okey, lepas tu sampai sini terus bulat. Terus buat macam siput. Ini adalah cochlea. Cochlea, lepas tu kita buat saraf auditori. Saraf auditori. Okey, lepas tu buatlah macam ni. Ni adalah saluran tube extensio. Okey, tu label lagi. Ini adalah gegendang, salur telinga, cuping telinga, ossicle, jendela bujur. Ossicle, gegendang, salur telinga, cuping telinga, cochlea. Macam tu je guys. Cuba korang praktis sikit tanpa tengok cikgu punya ni.
Boleh tak? Cuba korang praktis sikit. Contohnya mana-mana? Tip essential, cochlear, saraf auditori, salo separuh bulat, ossicle. Boleh? Nafis okey Nafis? Nafis boleh dengar tak cikgu? Nafis okey? Boleh dengar? Okey. Okey, cara macam tu lah caranya. So kalau okey cikgu nak move lagi. Boleh Okey. Okey, dah, jom. Okey, jadi kat sini dah settle. Kita nak buat fungsi-fungsi dia pula. Jadi telinga ni lebih mudah berbanding dengan mata. Mudah sangat. Okey, jom tengok apakah fungsi-fungsi telinga. Kita tengok yang telinga luar dulu. Bahagian luar kita, telinga yang bahagian luar. So apakah yang kita boleh buat? So yang pertama adalah namanya cuping telinga. Ini cuping telinga kan? Cuping telinga. Okey, cuping telinga. Cuping telinga ni sebenarnya adalah mengumpul dan mengarah gelombang. Mengarah gelombang bunyi ke dalam saluran telinga. Okey? Dan menghalakan. Ni salur telinga. Lupa pula. Ni salur telinga. Okey, salur telinga pula adalah menghalakan gelombang. Gelombang tu bunyilah guys. Gelombang tu bunyilah. Jadi menghalakan bunyi ke gegendang telinga, saluran telinga tu. Okey, seterusnya kita ada yang seterusnya gegendang. Okey, gegendang telinga. Gegendang telinga iaitu membran nipis. Sebab tu kalau korang korek telinga jangan sampai gegendang. Dia boleh pecah, korang tak dengar lah. Jadi gegendang tu dia akan vibrate, dia akan bergetar bila dia dengar suara. Jadi kalau korang cucuk kuat sangat, membran dia pecah, memang korang tak dengar lah guys. Dengar sebelah lah, tak seimbang lah badan korang. Tak best lah dengar sebelah kan, tutup satu. Itu rasa macam mana? Itu rasa macam tak best Okey, so bergetar mengikut kekerapan gelombang bunyi. Okey, mengikut kekerapan gelombang bunyi. Kalau ikut dia mengikut kekerapan getaran tu lah. Mengikut kekerapan getaran gelombang bunyi. Okey, dan juga memindahkan getaran. Okey, dipindah ke sebelahnya. Dipindah ke sebelah. Dipindah ke mana? Dipindah ke ossicle. Dipindah ke ossicle. Okey, lagi. Ossicle ni terdiri dari 3 tulang kecil. 3 tulang kecil. Sebab itu rupa dia macam ni. Dari 3 tulang kecil kat situ. Nampak tak dia ada 3? 1, 2, 3 tu. 3 tulang kecil ossicle Okey, 3 tulang kecil. Dia akan menguatkan getaran bunyi. Jadi fungsinya adalah menguatkan getaran bunyi. Jadi dia adalah menguatkan getaran bunyi. Itulah fungsi dia. Fungsi dia. Okey. Menguatkan getaran bunyi. Okey, next. Seterusnya, kita ada lepas ossicle, kita ada jendela bujur. Jendela bujur. Jendela bujur ni mengumpul dan memindahkan getaran bunyi. Getaran bunyi dari ossicle ke cochlear. Ni ossicle bahasa Inggeris ni. Ossicle ke cochlear. Okey, yang seterusnya yang tengah tu kita ada tube extensio. Kita ada tube extensio. Tube Eustachian. Eustachian ni sebenarnya dia cuma untuk imbangkan badan kita ataupun imbangkan tekanan udara. Jadi kat sinilah yang korang dengar macam pekak ke,
Korang dengar macam ada gelembung ke, dekat tube extension ni. Jadi sebenarnya dia tidak mempengaruhi bunyi. Dia cuma lebih kepada keseimbangan tekanan udara. Kedua-dua belah telinga. Okey, lepas daripada ni, yang dalam pula kita masuk yang mula-mula adalah cochlea ya. Cochlea ni mengandung cecair, mengesan dan menukarkan getaran bunyi kepada impuls saraf. Impuls saraf. Jadi dalam bentuk saraf lah, dihantar dalam bentuk saraf. Okey, boleh. Okey, lepas cochlea kita kena masuk saluran separuh bulat. Sepatutnya saluran separuh bulat dulu ni. Sepatutnya saluran separuh bulat dulu. Tak apalah. Okey, saluran separuh bulat. Okey, saluran separuh, tak muat. Separuh bulat. Ya, mengandung cecair dan juga membantu. Saluran bulat ni sebenarnya adalah dia membantu mengimbangi badan. Jadi kat sini dua benda yang tak popular, yang bukan tak penting, yang tak berguna kepada telinga adalah tube extension untuk tekanan udara, saluran separuh bulat adalah untuk mengimbangkan badan. Jadi dia bukan untuk bunyi. Jadi kalau ditanya nanti dalam bahagian telinga manakah yang tak terlibat dalam pendengaran, jadi tube extension dengan saluran separuh bulat. Ya, sebab dua ni adalah untuk satu keseimbangan, satu lagi tekanan udara. Jadi kalau korang naik bukit, segelembung tu adalah tube extension. Okey, lagi yang paling last adalah saraf auditori. Ini paling penting juga kerana dia akan menghantar ke otak. Saraf auditori. Menghantar, tadi dah jadi impuls saraf kan? Jadi menghantar impuls saraf dari cochlea ke otak untuk ditafsirkan. Macam tu. Okey. Sampai sini okey tak guys? Boleh tak? Sampai sini boleh? Alif okey? Kawan-kawan okey tak? Okey Nanti kita buat lagi lukisan. Okey, ini saluran lagi. Jadi kita nak, ini macam latihan biasa lah. Kita nak buat aliran dia. Mula-mula kita akan dirangsangkan dengan sumber bunyi. Sumber bunyi. Sumber bunyi ni sebenarnya adalah gelombang bunyi. Tapi kita panggil sumber bunyi kan dalam bahasa kita. Dalam bahasa sains namanya adalah gelombang. Gelombang ni banyak. Bunyi pun gelombang, air pun gelombang. Jadi sebenarnya gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi ni bila kita dengar je, tengok ni ada dengar ni mikrofon ni. Mikrofon pula speaker tu, maka yang mula-mula kesan adalah cuping telinga ya. Jadi dikesan oleh cuping telinga. Okey. Lepas cuping telinga, dia masuk ke salur telinga. Okey, lepas tu dia akan pergi ke gegendang. Gegendang tu akan bergetar. Ini ayat-ayat yang kita nak buat esei, nak buat penerangan. Jadi mula-mula kita akan dirangsang dengan bunyi. Okey, diperangkap oleh cuping telinga, dihantar gelombang melalui saluran telinga ke gegendang. Gegendang bergetar dan dihantar kepada ossicle. Ossicle dia menguatkan lagi getaran tersebut dan dihantar ke jendela bujur. Dan jendela bujur seterusnya menghantar ke cochlea. Cochlea pula dia akan menukarkan getaran kepada impuls saraf dan dihantar ke saraf auditori. Untuk apa? Untuk mentafsir. Untuk dihantar ke otak dan otak akan mentafsir. Okey. Bunyi ditafsirkan. Itulah tujuannya. Okey, boleh.
Okey guys, kejap. Gangguan sikit. Gangguan sikit. Okey dah, boleh salin. Hmm. Boleh salin dengan gembiranya. Kita dah habis dah telinga. Kita dah habis dah telinga, ya. Senang je. Cikgu semua senang tak? Okey, kita buat lagi latihan. Mula-mula kita buat cuping telinga, salur telinga, gegendang. Lepas gegendang, ossicle. Ossicle ada 3 tulang, ossicle. Lepas ossicle adalah jendela bujur dulu. Jendela bujur bentuk macam ni. Okey, ataupun korang bolehlah buat macam tu ke, jendela bujur. Lepas tu baru masuk SSB, salur separuh bulat, cochlea, saraf auditori. Lepas tu korang boleh buat tube extensio. Label lah sini. Cuping telinga, salur telinga, gegendang, ossicle. Lagi jendela bujur, SSB. Ni tak terlibat dalam telinga, ni pun tak terlibat dalam telinga. Cochlea, saraf auditori, menghantar saraf impuls. Begitulah ceritanya guys. Senang aja. Okey, soalan cikgu. Dalam banyak-banyak ni, siapakah yang menukarkan gelombang bunyi kepada impuls saraf? Dalam banyak-banyak ni, siapakah yang berperanan menukarkan gelombang kepada impuls saraf guys? Okey, korang rasa? Siapakah dia? Cochlea, betul. Cochlea menukarkan impuls saraf. Okey, betul-betul. Okey, dalam banyak-banyak ni, siapakah yang menguatkan getaran bunyi? Menguatkan. Siapakah yang menguatkan? Gegendang bergetar tak? Gegendang dia bergetar je. Ossicle, betul. Okey lagi, siapakah yang memerangkap getaran bunyi? Siapakah yang memerangkap getaran bunyi? Siapakah perangkap getaran bunyi? Cuping telinga, bagus. Cuping telinga memerangkap getaran bunyi. Okey, dalam banyak-banyak telinga ni, bahagian manakah tak terlibat dalam pendengaran? Dalam banyak-banyak, bahagian manakah yang tak terlibat dalam pendengaran? Ada 2 kan yang tak terlibat. Separuh bulat, satu lagi adalah tube extensio. Okey, tube extensio ni adalah untuk tekanan udara, saluran separuh bulat untuk keseimbangan. Sebab itu kita tengok proses ni, 2 tu tak ada. Dalam proses ni tak ada 2 tu. SSB tak ada, ET pun tak ada, ATE pun tak ada. Okey, telinga senang. Telinga pun popular ya. Jadi korang hafal lah sikit label tu. Okey, kita nak masuk hidung ni. Sebelum masuk hidung, cikgu suka nak buat revision sikit mengenai mata. Dah lama ni mata ni takut lupa. Nanti kan PDPR esok lusa ke, kurang-kurang kita ingat sikit. Okey. Ni effector. Okey, ni tak apa sangat lah, ni senang je. Mata ni, mata. Ini mata ni penting ni. Okay, yang paling penting adalah kornea dekat tengah tu. Kita punya kornea ni. Ni kornea. Kornea. Glamer tu tak sangat. Okay, retina. Bintik kuning ni penting. Bintik buta ni memang tak ada lah. Tak ada fotoreseptor. Bintik kuning tu banyak fotoreseptor ya.
Okey. Lagi apa lagi ni otot selia ni penting ni, otot selia ni. Untuk dia mengecut dan mengendur untuk jadi tegang, untuk jadi kantar tu tebal atau nipis. Kornea penting. Pupil pun penting, pupil. Jadi kalau cahaya masuk, cahaya akan masuk kornea, masuk pupil. Lepas tu akan masuk kepada kantar, terus kepada retina. Tapi sebelum tu dia akan masuk glimeka dulu. Glimeka baru retina. Jadi kalau perjalanan cahaya mesti masuk kornea, pupil. Kalau ikut dia masuk ni kan, dia punya ni glamer dulu. Kornea, glamer tu tak popular sangat. Pupil, kantar, glimeka dan juga sampai retina. Itu yang penting. Yang lain-lain tu kadang-kadang keluar, kadang tak lah guys. Okey. Macam ligmen ni jarang, tapi otot selia ni popular sikit. Iris ni kat sini je untuk mengecikkan anak mata tu. Okey, lagi itu adalah satu, dan yang kedua adalah kita punya dekat sini, kon ni. Okey, nombor kita ada apa ni? Sel kon. Okey, kita ada sel kon. Sel rod dan sel kon. Sel rod ni sensitif kepada keamatan cahaya, sel kon ni sensitif kepada warna. Terdapat jenis sel kon yang mempunyai berbeza yang masing-masing sensitif pada merah, hijau dan biru. Ini penting. Jadi sel rod tu adalah keamatan cahaya, sel kon tu adalah warna. Okey, apa yang boleh beritahu tak ada kot ya. Okey, tak ada. Okey, jadi kat sini lah, ni lah proses kita. Jadi proses kita macam ni ya, sampai dekat retina. Okey, aku masuk hidung lah sikit. Alang dah sampai sini ni. Okey, aku masuk hidung sikit Okey. Kita dah masuk lagi satu lagi subtopik baru. Hidung pun simple. Mata je banyak. Okey, kalau korang pernah sesama kan? Korang pernah sesama. Kenapa korang rasa sesama? Apakah sebab dia? Pada pendapat korang, kenapa, guys? Hidung tersumbat. Okey, cuba korang buat test sekarang. Hidung berair. Betul. Berair tu namanya mucus. Mucus kita banyak. Jadi kalau kita kena COVID, kemungkinan mucus kita banyak. Sebab mucus tu nak membunuh benda asing kan. Jadi kita tersumbat lah. Okey, cuba kita test sekarang ni. Cuba korang tutup satu hidung. Korang tarik. Tarik dan hembus. Dah buat belum? Okey tak? Hidung pertama. Tutup belah kanan. Cuba hirup udara sebelah kiri. Dah hembuskan. Okey tak? Rasa tersekat tak? Ada rasa tersekat tak? Safia, okey tak? Okey, saya tutup sebelah kiri tak? Rasa tersekat tak? Rasa macam tak best sikit? Ataupun yang tadi tak best, yang ni best? Tak rasa apa-apa? Rasa okey je? Yang tadi kalau cikgu, ini macam lancar. Ni boleh juga, tapi macam dia tak lancar sangat. Macam sempit sikit. Korang rasa macam tu tak? Siapa rasa macam tu? Safia okey, Safia? Cuba tengok. Safia rasa sebelah okey, sebelah tak? Alif dua-dua okey? Kenapa rasanya? Kenapa berlaku macam tu? Belah kiri susah. Alif pun sama. Okey, ada tak kat sini yang dua-dua okey? Dua-dua okey, ada tak? Dua-dua okey hidungnya. Nafis okey, Nafis? Dua-dua hidung. Tahukah awak bahawa manusia kat dunia ni 70% mengalami masalah ini. Tapi dia normal lah. Sebelah kiri tak okey. Betul. Dia satu je okey, satu lagi dia macam lambat. Jadi kalau tersumbat yang okey tu, jadi yang tak tersumbat tu problem lah. Kesian kat kita ya. Jadi normal je, jangan risau. Tapi kalau dua-dua okey tu kira manfaat lah untuk dia kan. Kelebihan lah sikit. Dua-dua okey. Okey, jom kita cerita pasal hidung dulu. Okey, dalam hidung kita ni, yang kita ambil test COVID tu, test COVID kalau ikut kat sini, cocok sampai kat sini. Kita ambil yang panjang tu. Siapa pernah kena test COVID?
Test yang pakai macam straw tu lah. Pernah tak? Ha, tak pernah ya, tak ada orang pun. Nafis pernah? Pernah kena Nafis Sakit tak? Sakit Nafis? Pedih lah sikit. Sepatutnya tak ada dongak lebih, dongak biasa je. Berair mata yang geli kan. Sebab dia nak ambil mukus kat sini, mukus. Jadi sebab tu jolok kat atas. Okey, mukus kita. Jadi mukus tu kalau kita besarkan, bentuk dia macam ni lah mukus. Okey. Kat sini kita ada banyak saraf. Banyak saraf-saraf sensitif. Okey, lepas tu kat bawah-bawah ni yang gelembung-gelembung hitam ni yang macam sado-sado tu namanya adalah sel deria. Sel deria bau. Bau air kopi ke, bau orang masak ke, sel tu sensitif. Jadi kalau kita banyak air, cecair kan, mukus. Ni mukus. Mukus ni dia akan merembeskan cecair. Kalau mukus terlalu banyak sangat, maka kita tak boleh hidu lah. Sebab deria kita ni dia tutupi dengan mukus yang banyak. Okey, mukus tu perlu, tapi mukus tu kita perlukan sikit je. Sebab mukus tu sebenarnya kita bunuh mikroorganism masuk. Sebab kita ada bulu hidung kan. Bulu hidung tu dia tapis habuk-habuk. Tapi kalau ada mikroorganism tak boleh tapis. Jadi mikroorganism tu dibunuh oleh mukus. Sebab dalam mukus ni ada banyak antibody yang boleh bunuh mikroorganism. Jadi kalau kita kena COVID ataupun kena apa-apa bakteria yang serius macam sesama ke, dia akan sangat tebal sebab dia nak membunuh bakteria yang ada. Jadi automatik deria rasa kita tak ada lah. Bukan sekat deria rasa. Deria bau pun tak ada, rasa pun tak ada. Okey, sebab bau dengan rasa ni dia relate dengan salah satu sama lain. Sebab tu kalau kita sesama, kita makan tak rasa apa-apa kan. Sebab dia tutup deria bau, automatik deria rasa pun tak boleh. Dan kalau korang perasan, biasanya makanan sedap bila masa panas. Betul tak? Ke korang makan juga masa sejuk? Korang sejuk ke panas sedap makan? Kalau Nafis makan panas ke sejuk? Makan panas kan? Panas sebab aroma dia kita bau. Dan juga kita makan pun rasa best lah. Sebenarnya yang rasa best tu sebab kita makan tu ada deria bau. Mempengaruhi kita. Jadi dua-dua tu penting. Jadi kalau dah sejuk tak adalah aroma tu sebab dah tak panas lagi dah. Kuranglah sikit. Okey, lagi kita masuk lagi. Itu yang dekat dalam. Okey, kat luar pula. Dekat tengah-tengah ni yang kita cocok tu macam Nafis kena tadi, dia namanya rongga hidung. Namanya rongga hidung. Rongga hidung. Rongga hidung. Okey, yang bawah ni adalah lubang hidung lah ataupun hidung saja. Ni seketul besar ni namanya hidung lah. Okey, lubang ni lubang hidung. Lubang hidung. Okey, yang biji-biji tu adalah lidah. Lidah. Okey, lepas tu yang kat atas ni, nanti dia hantar ke otak. Jadi ni kita punya saraf ke otak. Tu saraf ke otak. Okey. Jadi yang banyak-banyak ni sebenarnya adalah sel deria bahu. Sel deria bahu. Inilah sel deria bahu ni. Ni besar kan, ni kecil. Sel deria bahu ni dia bertindak sebagai reseptor bau. Reseptor ni dia mula-mula yang ambil. Dia mula-mula yang kesan bau tu. Namanya reseptor. Okey, macam juga kita kena panas. Kalau kena panas tu namanya reseptor panas lah kan. Reseptor suhu yang kena panas tu. Okey, namanya reseptor. Dia dua lah. Satu reseptor, satu efektor. Efektor tu yang bertindak balas. Reseptor tu yang terima. Okey. Tunggu tunjuk sikit. Supaya kita ingat. Reseptor tu macam tangan kita tu. Ni tangan kita ni kan. Ni namanya reseptor. Reseptor menerima. Efektor ni bertindak balas. Memberi tindak balas. Okey.
Reseptor dan efektor. Okey, kita sikit lagi kita habiskan hidung ni. Okey, hidung adalah organ deria. Hidung sebenarnya adalah organ deria bau. Dia sebenarnya adalah organ deria bau. Adalah bahan kimia yang terdapat di udara kira-kira 100 juta sel deria. Bayangkan, kita ada 100 juta sel deria. Deria apa? Deria bau. Dekat yang kat mukus tadi tu, kita ada 10 juta sel deria bau. Mungkin lebih kot. Terletak di atas rongga hidung. Dekat atas kita ni lah. Jadi sel deria bau ni adalah kecil dan ditutupi dengan lapisan mukus. Jadi mukus ni sentiasa ada ya, untuk protect daripada mikroorganism. Mukus. Tapi dia nipis lah sekarang ni. Bahan kimia di udara akan larut dalam lapisan mukus. Betul, lapisan mukus ni dia perangkap asap ke bau-bau lah. Termasuklah bau yang tak senang kita bau kan. Bau kentut ke apa ke, serat kat situ. Jadi dia dan merangsang sel-sel untuk menghasilkan impuls. Impuls apa? Impuls saraf. Sebab hanya impuls saraf saja boleh ditafsir oleh otak. Kita bercakap lah, ni bau apa ni? Bau goreng ke, bau bakar sampah ke, kita boleh agak-agak. Bau orang gentuk ke, bau minyak wangi ke, betul tak? Sebab dia dah tukar kepada impuls saraf untuk otak kita mentafsir. Okey, impuls saraf kemudian dihantar ke otak untuk ditafsirkan bagi menentukan jenis bau tersebut. Jadi kita boleh agak-agak. Macam panas juga, kena api, tahu oh ni kena api ni, kena jarum, kita boleh agak. Okey guys, boleh? Dah salin? Salin. Kita nak habiskan kepada lidah je, lepas tu dah lah. Kita nak habiskan yang base lidah bawah ni. Cukuplah kita punya pembelajaran ini. Okey. Dah ready? Kita nak masuk lidah. Okey, lidah ni kalau korang jelir lidah awak, korang akan nampak biji-biji kan? Korang pernah buat tak jelir lidah? Ke tak pernah tengok lidah awak? Kadang-kadang terluka, pernah tergigit ke? Kalau tak pernah nanti buat. Pernah kan nampak biji-biji kan? Biji-biji tu, kalau kita nampak biji yang kita nampak tu besar ni. Tetapi dekat biji-biji kita tu ada lagi biji-biji lain. Dekat biji kita nampak tu, kalau zoom lagi ada lagi biji-biji lain. So biji-biji ni kalau kita besarkan dia dalam biji tu adalah benda ini. Nampak tak ada saluran saraf tu. Semua tu nak hantar ke otak lah tu. Okey, hebat kan? Okey, ni namanya adalah lidah. Okey, ni namanya adalah papila. Namanya adalah papila. Papila lah. Papila. Seterusnya yang ini namanya tunas. Tunas rasa. Yang kecil-kecil, yang kuning tu tunas rasa namanya. Tapi kalau korang nampak hitam sakit, korang boleh cabut sebenarnya. Cabut kuat sikit lah, tapi dia berdarah. Kadang-kadang ada lidah tu rasa sakit kan. Rasa terluka ke apa ke, kalau korang rasa berani, cabutlah sikit. Tapi sakit lah kalau tak, biar je. Okey, yang dekat tunas rasa ni, yang paling atas tu namanya adalah liang dia. Yang kat situ lah kita boleh rasa, makan. Nombor 2 ni namanya adalah sel sokongan. So far, label lidah ni dia kurang popular. Dia cuma mungkin sampai papila dengan tunas rasa lah sikit. Okey, kalau kat sini pun mungkin dia ada reseptor warna kuning tu. Reseptor rasa. Mungkin kat sini adalah sikit. Kan? Lepas tu, bila kita dapat, kita akan tukarkan impuls saraf dan saraf ke otak. Ni saluran saraf tu. Macam urat-urat tu saluran saraf. Dah berjaya dah kita. Okey, jadi lidah adalah organ deria rasa. Hidung bau. Permukaan papila dilindungi oleh beratus-ratus tunas rasa. Setiap tunas rasa mengandungi 10 hingga 50 reseptor. Reseptor rasa.
Maksudnya setiap tunas tu dalam tu ada berpuluh-puluh reseptor rasa. Reseptor rasa ni dapat mengesan 5 jenis rasa, iaitu manis, masin, lagi manis, masin, masam, pahit. Okey, ada lagi tak? Manis, masin, masam, pahit. Ada lagi tak rasa lain? Ada lagi tak? Siapa tahu? Satu lagi adalah umami. Pernah dengar tak umami? Masin pernah dengar, manis pernah dengar, masam pernah dengar, pahit pernah dengar kan? Umami pernah dengar tak? Mesti korang tak pernah dengar. Tak pernah dengar kan? Umami tu sebenarnya adalah gabungan kesemua rasa. Dia terletak kat tengah-tengah. Jom kita buat sikit lagi. Inilah tempat dia. Okey, nombor 1 tu paling depan tu adalah manis. Okey, lepas tu masin. Lepas tu dia masam, nombor 3. Okey, nombor 4 tu pahit. Dekat atas, dan dekat tengah-tengah tu dia adalah umami. Umami ni gabungan semua rasa. Dan umami ni sebenarnya dijumpai oleh orang Jepun. Dia mungkin makan rumpai laut ke apa ke, dia jumpa. Jadi selibah ni kira baru jugalah umami ni. Selibah KSSM baru. Sebelum ni tak ada. Mungkin korang pelajar yang ketiga, keempat lah belajar umami ni kan. Okey. So, kawasan lidah sensitif terhadap 5 rasa. Walau bagaimanapun kawasan lidah yang berbeza mempunyai sensitiviti yang berbeza terhadap rasa. 5 jenis rasa adalah manis, ni korang balik lah. Manis, masin, masam, masim, pahit dan umami. Itulah sedikit. Minggu depan kita masuk kulit pula. So untuk malam ni cikgu rasa sampai sini lah kot. Kalau pedas, pedas tu bukan rasa. Pedas bukan rasa. Boleh rasa tak pedas, Safia? Pedas boleh rasa tak? Pedas bukan rasa kot. Ada ke perisa pedas? Ada. Perisa manis, perisa pahit. Pedas bukan rasa ya. Kalau kita kena api pun kat lidah mungkin kita rasa pedas juga. Betul tak? Pedas pedih-pedih kan. Pedas bukan rasa. Bagus juga soalan Safia tu. Okey, itu sedikit untuk malam ni. Jadi sebelum kita bersurai, cikgu nak tanya sikit. Cikgu akan buat test sikit Jadi cikgu akan tutup, kosongkan. Cikgu nak tanya awak sedikit. Okey. Soalan pertama adalah apakah fungsi ossicle? Apakah fungsi ossicle? Kuatkan bunyi, bagus. Apakah fungsi cochlea? Cochlea. Menukar getaran kepada saraf impuls. Betul. Apakah fungsi tube extensio? Ataupun tube eustensio. Macam-macam sebutlah. Extensio ke eustensio ke, lebih kurang je. Jadi apakah fungsi tube eustensio? Walaupun dia bukan sebahagian daripada proses telinga kita. Imbangkan tenganan. Bagus. Apakah fungsi BBS? Salur separuh bulat. Salur separuh bulat. Lebih kepada imbangan diri kita. Betul? Apa itu cell road sensitif? Cell road
Sel rod sensitif kepada apa? Siapa masih ingat sel rod pada mata tu? Sel rod sensitif kepada keamatan cahaya. Betul. Ada 3 jenis cahaya yang sensitif kepada sel kon. Apakah cahaya tersebut? 3 cahaya yang sensitif kepada sel kon. Cahaya apakah yang sensitif itu? Merah, hijau dan biru. Okey, dalam bahagian manakah yang tiada fotoreseptor? Betul, Safia. Manakah yang tiada langsung fotoreseptor? Kat mana tu? Bintik kuning. Okey, dalam banyak-banyak bahagian mata, apakah yang memfokuskan cahaya kepada retina? Apakah yang memfokuskan cahaya? Dalam banyak-banyak mata ni, siapakah yang memfokuskan cahaya? So, korang ingat yang memfokuskan cahaya adalah kanta. Ni, kanta ni memfokuskan. Koklia tu masuk. Ni, kanta yang fokuskan. Fokus nak pergi jauh ke, nak pergi dekat ke, kanta yang fokus cahaya. Koklia ni membenarkan cahaya masuk saja. Yang kanta. Sebab tu kalau kita pakai spek mata kita tu adalah kanta lah. Korang tengok betul-betul spek mata kalau macam ni kanta. Minggu depan kita belajar macam mana nak tahu kalau rabun dekat ke rabun jauh. Cikgu ajar sikit. Okay guys, cikgu sampai situ ikut. Kita habis awal sikit, lebih kurang 3-4 minit ni. So, kita jumpa lagi minggu depan. Moga-moga korang dapat sesuatu hari ni. Okay guys, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon. Okay, Nora, terima kasih. Jumpa lagi. Okay, sama-sama. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, insya-Allah.